Ustaz tak terasa, kata dia. Ustaz, dok, saya tak terasa apa? Sebab kursi yang dia persediakan memang daripada awal dah gempar. Kursi yang dia orang bagi ni memang dah gempar. Sekolah sini dia pun kono sini dia pun kono. Jadi bila gempar pun minta rasa tak ada apa. Sebab memang dia punya spring ke apa, skru longgar. Subhanallah, tuan-tuan, Masya Allah. Bukankah orang yang mati lemah itu orang mati syahid? Bukankah orang tsunami kalau mati lemah kan mati syahid? Apakah ada mati syahid? Bukankah orang yang mati ditimbus tanah itu ialah orang yang mati syahid? Kalau tak dapat syahid dunia akhirat, dia dapat syahid akhirat lepas siksa kubur. Bukankah ujian daripada Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik pada kita, peringatan kepada kita? Lain kali jangan buat macam ni, lain kali jangan buat macam ni. Dia mengajar kita, jangan buat macam ni. Kamu buat macam ni, Allah turunkan macam ni. Kalau kamu buat macam ni, aku turunkan bala macam ni. Yang keempatnya, tuan-tuan, qada yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Ketentuan qada. Dah takdir Allah, umur 50 maka kita buta. Sebab kencing manis, buta mata. Syukurlah pada Allah, redha. Allah bagi pinjam aku 50 tahun, sekarang aku buta. Ada satu imam, tuan-tuan, dia buta sebab demam panas. Dia buta dengan sebab demam panas. Lepas dia buta, selepas dia demam panas, dia menghafaz Quran dan dia ingat 30 juzuk Quran, tuan-tuan. Bila wartawan temu ramah dia, apa perasaan jadi buta? Bersyukur pada Allah. Kalaulah Allah tak jadikan saya buta, mungkin saya tidak menghafaz Quran. Nampak ada, tuan-tuan, qada Tuhan. Qada Tuhan Allah bagi. Jadi tuan-tuan di sini kalau nak menghafaz Quran, carilah gerbu di rumah banyak tuan-tuan. Buat macam Kasim Selamat. Bukan saya suruh jadi buta, saya nak cerita kalau apa yang berlaku kepada kita, reda. Ada benda di sebaliknya itu. Bapak saya meninggal waktu saya umur 8 bulan. 8 bulan saya dilahirkan, bapak saya meninggal. Qadanya begitu, ketentuan Tuhan begitu. Saya reda. Sebab saya tidak pernah lawan bapak saya tidak pernah derhaka pada bapak saya tak pernah dengki bapak saya reda. Di hari kiamat Allah tidak akan soal saya kenapa derhaka pada bapak saya. Syukur pada Allah Ta'ala. Tapi masalahnya, Ustaz, bapak saya masih hidup sampai sekarang, Ustaz. Adakah saya perlu pukul dengan bantal masa dia tidur, Ustaz? Jangan, itu nama dia membunuh. Maka qada Tuhan sekarang ialah kamu bela bapak kamu baik-baik, kamu jaga ayah kamu baik-baik, kamu layan dia baik-baik, kamu santun ayah kamu baik-baik. Pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu qada, ketentuan Tuhan. Allah jadikan kita suami isteri, tidak ada anak, reda. Tadi orang daripada Kelantan datang jumpa saya, minta saya carikan anak angkat pada dia. Dia nak buat anak angkat, kahwin tak ada anak. Carilah Ustaz, kalau ada di sini orang yang boleh bagi anak angkat, kami nak bela. Umur dalam lingkungan 6 bulan supaya kami boleh menyusul dia. Saya kata, Tuan Haji, di sekolah saya dia budak 6 bulan tak ada, 60 tahun dah. Kalau nak angkat-angkatlah apa? Mana nak ada budak-budak kecil. Sekolah saya tak ada. Budak yang aktif di sekolah saya pun yang paling kecil 6 tahun, bukan 6 bulan. Tolonglah Ustaz. Kata insya-Allah saya buka mulut. Tapi kena ada sifat redha dengan ketentuan Tuhan. Bila kita tidak ada redha dengan ketentuan Tuhan, tu yang jadi syirik banyak. Ada orang yang tak redha Tuhan tak bagi dia anak, maka dia buat benda yang jahat untuk dapatkan anak. Dia buat benda yang syirik. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang bernazar. Dia pergi ke Sami, kuil Sami itu. Dia minta supaya Sami ini janji dengan dia, ubat dengan dia, bagi isteri dia beranak. Dan bila dia buat jampi dengan Sami ini, jadi sungguh beranak, mengandung isteri dia. Bila dah mengandung beranak, maka Sami Hindu kata kena kenaikan nazar. Nazarnya ialah bawa kawali hari Taibusan. Datang jumpa dengan saya, Ustaz, dia kata perlu dah bawa kawali Ustaz. Saya kata haram. Tapi saya dah nazar Ustaz,
Dia tak jadi apa-apa kalau saya tak bawa gambar ni. Kalau bawa lah jadi apa-apa. Kalau abang tak bawa tak jadi apa. Bila abang bawa gambar ni, abang jadi apa? Murtad abang. Ni tuan-tuan, bila manusia tak redha dengan ketentuan Tuhan, akan jadilah satu benda yang tak elok pada dia. Sebab itu apa yang Allah Ta'ala bagi, redha. Apa yang Allah tak bagi, redha. Apa yang Allah ambil balik, redha. Apa yang Allah putuskan, redha. Tak payah nak susah hati. Tak payah nak susah hati, nak bercerai lah apa, tak payah. Nak sedih bercerai kahwin lain. Tadi ni 3 kali satu perempuan telefon saya. Dia kata, Ustaz, suami dia ceraikan dia dengan talak 3. Ustaz, suami saya kata, kalau kamu tak balik terus ke rumah, aku ceraikan kamu talak 3. Lepas tu suami pula kata, sebelum kamu balik, singgah ambil anak di tadika. Jadi saya pun singgah ambil anak saya di tadika, baru saya balik rumah. Soalan saya, Ustaz, jatuh dah talak saya. Sebab suami kata, kalau kamu tak balik terus, jatuh talak 3. 10 minit dia telefon pula, ambil anak sebelum balik. Saya pun ambil anak. Jadi macam mana cerita saya, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Apalah yang suami ni udah macam tak ada kerja lain, main talak-talak pula. Bila kita kata jatuh, dah, tak ada niat, Ustaz. Dah pandai-pandai pula, tak ada niat. Bila dah kata jatuh, dia pula fikir oleh pula. Apa hati abang jatuh talak 3 untuk saya? Dia mula lah. Itu macam mana ni abang? Abang tak sayang saya? Sayang. Itu macam mana? Dah 3. Itu datang main Cina buta pula. Nabi kata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muhalli wal muhallalahu. Laknat Nabi ke atas orang yang jadi Cina buta dan orang yang mengubah Cina buta. Al-muhall maknanya ialah Cina buta. Muhalli, nama sedap. Jadi siapa yang tak boleh nama, apa nama al-muhall? Apa maksud Cina buta? Al-muhallalahu, orang yang mengubah. Orang yang mengubah. Akhirnya tuan-tuan jadi apa? Kamu kahwin dengan jadaku, besok kamu ceraikan. Janda kamu kahwin, nak dapat suami yang pertama balik. Bila kahwin, bukan boleh kahwin saja. Mesti ada syarat dia baru boleh kahwin. Sekurang-kurangnya macam tuan-tuan ambil uncang tempo, tuan-tuan rendam dalam gelas, tarik balik sekurang-kurang macam itu. Maknanya Ustaz, suami isteri tadi kan ambil teh saya. Nak terang lebih-lebihkan, dia akan terlucap pula. Dicelupnya sekurang-kurang hilang. Ni botol. Dicelupnya sekurang-kurang hilang benda ini. Maknanya masa nak tidur kena botol. Bawa lah botol. Subhanallah, Masya Allah. Tak akan ada jadi hina si perempuan tadi. Kawan dicelup, suami kawan dicelup, kawan suami celup, diupah pula mencelup, kemudian dicerai pula, tunggu edah 3 bulan, nak kahwin balik dengan suami pertama pula. Sebab apa jadi macam itu? Sebab tak redha. Dan Quran kata habis-habis. Yang kamu kata aku bagi 3 pasal apa? Sebab itu tuan-tuan, 4 benda tadi nak selesaikan dia 4 benda ni. InsyaAllah. Bila tuan-tuan merawat hati tuan-tuan, 4 perkara tadi dengan 4 benda yang saya sebut, InsyaAllah cabaran-cabaran luar tidak akan datang. Halangan-halangan luar yang menghalang tuan-tuan datang ke masjid tidak akan sampai. Tuan-tuan tidak akan bimbang tinggalkan kedai untuk sembahyang berjemaah, sebab Allah bagi rezeki. Tuan-tuan tidak akan susah nak datang masjid walaupun sakit, kerana orang yang datang ke masjid sakit lebih besar pahalanya daripada sihat. Orang-orang yang ditimpa musibah memang dia akan rapat dengan masjid. Dan orang-orang yang qada dan qadar Tuhan datang kepada dia tidak menghalang dia untuk datang beribadat ke masjid, sebab dia telah merawat 4 perkara tadi dengan 4 cara.
Tetapi yang menghalang manusia datang ke masjid selepas itu apa? Bukan lagi tentang rezeki, bukan lagi tentang susah, bukan lagi tentang masalah qada, masalah bicara. Manusia tidak boleh datang lagi ke masjid selepas itu ialah berpunca daripada faktor dalam diri dia sendiri. Nama dia nafsu. Yang akan menghalang manusia ke masjid bukan lagi rezeki. Cuba tengok tuan-tuan, berapa ramai yang rumah juta-juta harga dia. Kerja dah habis, duit beratus ribu dalam bank, juta dalam bank. Kereta saja 4. Dia tidak malam, bukan ada gempa bumi nak datang masjid. Ada perokok depan masjid, ada penyambut tarbus tunggu depan masjid, ada harimau tunggu depan masjid. Kalau tadi dia susah, sakit, dia ada ubat. Tak boleh berjalan, ada wheelchair. Tak boleh orang tolak, dia tak boleh tolak wheelchair, ada pembantu rumah boleh tolak. Kenapa dia tak datang? Dia datang daripada dalam hati. Dalam diri dia sendiri dia tak nak datang. Dia jadi malas, dia jadi lengkap, dia jadi orang yang tidak berselera untuk masjid. Sebab dia tewas dengan hawa nafsu dia sendiri. Inilah dia tuan-tuan, punca yang orang tak ke masjid. Dia kalah dengan diri dia sendiri. Dia kalah. Dia nak tinggalkan katil untuk sembahyang subuh, dia tak boleh buat. Dia nak selak selimut dia untuk bangun pergi bilik air nak mandi untuk sembahyang subuh, tak terangkat selimut. Ni, cuba tuan-tuan bagi bola dekat budak, bagi bola sepak takraw dekat anak muda. 2 jam dia main, hancur bola takraw Cik Gajah. Punya kuatnya anak muda kita. Bagi dekat anak muda kita basikal fiksi, dia boleh panjang bukit. Kuat tuan-tuan anak muda kita. Anak muda kita hebat. Bagi dekat dia dinding, suruh dia panjang, dia boleh panjang dinding, kemudian dia turun balik. Anak muda kita hebat. Bagi dekat dia bukit belacan, dia panjang untuk cari belacan ke bukit. Dia boleh buat kumpulan mendaki bukit. Tetapi kekuatan anak-anak muda nak buang selimut untuk sembahyang subuh tak terangkat, sedangkan bola hancur di sepak. Macam mana dia tuan-tuan? Itulah nama dia nafsu. Nafsu. Serupalah kita pun, kita yang tua-tua kita pun kuat. Mesin rumput galan kita tahu. Tak upah pak mesin rumput. Tak pakai yang galah, tolak. Tengah-tengah tu tolak handphone bunyi. Mesin rumput jalan untuk kuat. Kuat buat kerja, tapi tak boleh tuan-tuan. Nak tukar tayar kereta pancit, dia tak payah panggil komen, dia sendiri boleh tukar. Dipijaknya benda skru tu, dia buka, dia pasang balik. Dia penuh bersimbang-simbang, tapi dia tak boleh nak angkat selimut dia. Kenapa tak boleh angkat? Nafsu. Yang kedua, leka. Leka, tuan-tuan. Leka dengan kesibukan. Ada orang yang tak boleh datang ke masjid sebab leka tengok Doraemon dan cerita Korea. Leka dengan pasar malam, leka dengan Giant, dengan pasar raya Giant, leka dengan cucu, leka dengan anak, leka dengan rumah, leka dengan hewan. Nafsu dia sendiri menjadikan dia leka untuk buat ibadat. Yang keempatnya, malas. Dengan alasan aku sembahyang dalam rumah, aku sembahyang juga. Aku buka YouTube, sama je dengan aku mengaji dengan ustaz dalam masjid. Dia jadi malas. Dia kata kalau aku sembahyang dengan anak isteri aku dalam rumah pun jemaah juga. Dia jadi malas. Biarlah katanya. Ini 3 penyakit inilah yang melanda manusia. Penyakit yang berkaitan dengan nafsu.
Maka bagaimanakah kita nak merawat nafsu yang melarang kita, yang menjadikan kita ni malas? Macam-macam tuan-tuan ulama-ulama nak lawan supaya nafsu kita tunduk. Pertama, dia kata bayangkan setiap langkah yang kamu pergi masjid, kamu dapat wang. Setiap satu langkah duit, setiap satu langkah duit. InsyaAllah kamu semangat. Ada ulama yang kata sampai macam itu tahap itu. Ada ulama kata kalau kamu nak rajin datang masjid, ingat pada Allah. Setiap satu langkah yang kamu datang itu satu darjah, satu pahala, dan dihapuskan satu dosa. Ingat bila kamu datang ke masjid itu, kamu menunggu untuk waktu sembahyang pun pahalanya macam sedang sembahyang. Tuan-tuan tadi menunggu untuk sembahyang Isyak, pahala ada macam dapat sembahyang. Jangan dah bila orang azan Isyak pun tak balik pula, tak sembahyang pula. Kenapa balik mat? Kadang menunggu tadi dah dapat pahala belum? Ini tak bersihat tu. Tuan-tuan bayangkan banyaknya kelebihan yang ada dalam masjid. Bayangkan. Masalahnya tuan-tuan, kita tak nampak bayangan-bayangan keindahan dalam masjid. Ada orang yang dia cuk tiang masjid.